السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Muslimin dan muslimat sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan memperincikan ayat yang ke-16 yang telah pun kita baca, yang telah pun kita melihat terjemahan ayat pada pagi semalam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Sekali lagi pada pagi ini Allah temukan kita setelah kita dapat mengerjakan salat subuh secara berjamaah. Ayat yang ke-16 ini bagi sesiapa yang mempunyai nota yang bercetak boleh merujuk pada muka surat yang ke-100. Sesiapa yang melihat dalam bentuk soft copy PDF, dia berada pada slide nombor 201. Ayat yang ke-16 ini kita telah pun bicarakan bahawasanya Allah menerangkan kepada kita tentang tindakan yang telah diambil oleh pemuda-pemuda setelah mereka mendapati bahawa kaum mereka ini adalah kaum yang sangat zalim. Mereka telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengambil tindakan untuk beruzlah. Mereka mengambil tindakan mengasingkan diri daripada kaum mereka. Ayat ini kita dapat belajar teladan untuk kita adalah kita pun sepatutnya, seharusnya kita kena mengambil tindakan mengasingkan diri kita. Tidak semestinya kita kena sama seperti pemuda-pemuda ini, mereka mengasingkan diri berlindung ke gua. Zaman sekarang ni macam-macam. Ada ramai manusia di sekeliling kita, kadang-kadang kita tak perasan dia boleh memberi kesan kepada agama kita, pengaruh tindakan kita. Sebab itu dalam hadis kalau kita pernah belajar, Nabi pernah sebut bahawasanya al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu dia bergantung kepada agama kawannya. Sebab itu kalau kita kawan dengan orang yang memang salat berjamaah, berjamaahlah kita. Kalau kita kawan dengan orang yang suka untuk mengaji, mengajilah kita. Jadi kita kena pandai. Walaupun kita ada kawan satu sekolah, satu universiti, satu tempat, tapi kadang-kadang kita tengok ada masa kita kena bawa diri kita, asingkan diri kita daripada mana-mana aktiviti perkumpulan yang boleh memberikan kesan kepada agama kita. Inilah sebenarnya yang Allah nak tunjukkan kepada kita, seperti mana Ashabu Al-Kahfi. Kemudian pemuda-pemuda ini, mereka telah diberi ilham oleh Allah Azza wa Jalla adalah dengan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon rahmat dari Allah. Dalam hidup kita ni memang kita sangat bergantung kepada rahmat Allah. Kita telah ulas pada pagi semalam pada ayat 16 ini, Allah ketika mana menceritakan tentang doa mereka minta rahmat, Allah menyebut menggunakan perkataan yanshur lakum. Yanshur lakum, kalau kita lihat pada keterangan ayat, dalam nota ada, telah disebutkan bahawa yanshur lakum bermaksud menyebarluaskan, melimpahkan. Di sini menunjukkan bahawasanya rahmat Allah Ta'ala ni sebenarnya dia sangat luas. Jadi kita dalam hidup kita perlukan rahmat Allah. Rahmat Allah Ta'ala ni kalau disampai ke hati kita,
kita rasa macam luas je. Kita rasa hidup ni mudah je untuk kita lalu. Ada orang dia berada dalam keadaan yang penuh dengan kesulitan. Tapi kalau Allah bagi dia rahmat, dia minta kepada Allah rahmat, walaupun dunia ni nampak sempit, tapi dia akan rasa luas. Dia rasa lapang. Walaupun orang tengok dia susah, walaupun orang tengok dia ni payah, tapi apabila dia dapat rahmat Allah, dia akan terasa lapang. Seperti mana yang Allah cerita pada Ashabul Kahfi. Dan kita telah sebutkan bahawa surah Al-Kahfi ni tuan-tuan adalah surah yang dipenuhi dengan rahmat Allah. Jadi ayat 16 tu kita menemui pengulangan perkataan rahmat buat kali yang kedua. Okay. Kita juga telah sebut pada hari semalam tindakan kita yang pertama pasal mengasingkan diri ni tak apa. Kita telah sebut pada hari semalam. Okey. Jadi kita nak bincang tindakan yang kedua tu. Apa yang kita dapat belajar pada ayat 16 ini dalam hidup kita? Kita kena sentiasa mencari, memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita perlu rahmat Allah? Kalau kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bincang pada pagi ini adalah kesan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa dalam hidup kena banyak minta rahmat Allah? Seperti mana yang dipinta oleh Ashabul Al-Kahfi. Kalau kita baca dalam hadis, dalam nota hadis yang saya paparkan ni, dia berada pada muka surat yang ke-113 bagi nota yang bercetak. Dalam hadis Nabi SAW riwayat Muslim, kalau kita baca hadis tu, kita semua sedia maklum bahawasanya tak ada seorang pun yang akan dapat masuk ke dalam syurga Allah melainkan dengan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Seperti mana hadis yang tuan-tuan lihat, hadis riwayat Muslim, Nabi memberitahu hatta Nabi SAW pun tidak akan dapat memasuki syurga hanya kerana amalan. Syurga Allah ni adalah tempat Allah melimpahkan rahmat. Jadi kalau nak dibandingkan amal yang kita buat, nak ditukar masuk ke dalam syurga dengan amal, memang tak setanding, tak sebanding. Jadi nak masuk rahmat Allah ni melalui apa? Kurniaan dan rahmatnya. Kenapa kita beramal? Kita beramal kerana amal itu yang akan tarik rahmat Allah turun. Itu jawapannya. Tapi amal itu semata-mata nak masuk dalam syurga memang tak sebanding. Sebab syurga Allah ini mahal. Tetapi kita kena minta rahmat Allah. Kita dapat bangun pagi subuh, masjid ni Masya Allah, 5:30 pagi dah ada jamaah. Dapat melangkahkan kaki pijak ke rumah Allah ni, kalau bukan Allah yang memberi rahmat, sudah pasti takkan mampu. Sebab itu amal kita buat tu tak terbayar dengan nikmat Allah. Kalau Allah hitung nikmat dia dibayar dengan amal kita, memang sampai bila-bila kita takkan mampu nak bayar. Apatah lagi nak masuk syurga. Sebab itu kita kena minta banyak rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, kalau kita rujuk dalam surah ini bukan surah Al-Kahfi ni, ini dalam surah yang lain, dalam surah Al-Kahfi juga ni, ayat nombor 58. Betul kat 58 ni? Okey, ayat nombor 58 saya bawa contoh, saya bawa contoh lain tentang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, perhatikan baik-baik ayat ni.
Kita kan belajar rahmat. Selalu orang kata rahmat. Okey, apa contoh rahmat Allah? Okey, ayat ni kalau kita baca ayat nombor yang ke-58, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita tentang rahmat dengan azab. Kalau baca ayat tu satu-satu, Allah kata wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Tuhanmu itu dia Maha Pengampun lagi tinggi rahmatnya. Okay, tengok ayat ni Allah kata, saya ambil terus pada makna sebab waktu kita jimatkan waktu, kita tak perlu baca ayat satu persatu, sebab itu kita ada nota. Sebab itu kita perlukan rujukan. Okey, dalam ayat tu Allah kata apa? Allah kata, kalau kami nak azab, kami nak siksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka, apa yang mereka dah buat, kata Allah, tentu Allah boleh buat. Betul tak? Dosa kita banyak tak dengan Allah? Boleh je kita buat dosa, Allah hantar petir sambar kita. Boleh je kalau kita buat dosa, Allah tenggelamkan kita ke dalam tanah. Boleh Allah azab kita. Tetapi kenapa Allah tak cepat-cepatkan turun azab kepada kita? Sebab apa? Sebab Allah telah mengisytiharkan di dalam ayat yang kita rujuk ni, Allah itu rahmatnya melimpah-limpah. Kesian Allah, rahmat Allah, sayang Allah kepada hambanya, sehingga Allah bagi dia peluang. Kalau nak azab tu, rasanya kita semua ni dah tak ada dah kat muka bumi ni. Sebab apa? Sebab kita manusia yang melakukan dosa. Tapi kenapa Allah tidak azab? Kerana Allah memberikan peluang kepada kita. Kenapa bagi peluang? Kerana Allah itu Dzu Rahmah. Kita tengok contoh lain dalam surah tu An-Nahl. Tengok surah An-Nahl ayat nombor 61. Okey, ini dia panggil kaedah nak faham satu ayat kena merujuk kepada ayat lain. Okey, ayat ni kita bincang tentang rahmat bagi ni. Kalau kita rujuk dalam surah An-Nahl ayat nombor 61, dalam nota muka surat yang boleh lihat pada muka surat yang ke-114, Allah Ta'ala kata apa? Walau yu'akhidhullahu an-nasa bizulmihim. Allah kata, kalaulah Allah nak siksa manusia sebab zalim mereka kepada Allah, ma taraka 'alaiha min dabbah, sudah tentu tak ada satu makhluk pun yang akan hidup kat muka bumi ni. Betul tak? Contohlah, siapa buat dosa, Allah matikan. Siapa buat dosa, Allah matikan. Rasanya tak ada dah orang hidup. Betul tak tuan-tuan? Kalau kita baca pada ayat ni, Allah bagi tahu. Ini Allah nak terangkan kepada kita rahmat dia tu macam mana rahmat dia. Yang Ashabul Kahfi tu minta kepada Allah. 2 kali kita jumpa. Jadi dalam doa yang kita panjatkan kepada Allah, jangan lupa memohon rahmat dari Allah. Kalau bukan kerana rahmat Allah, rasanya tak ada dah manusia yang hidup. Jadi kita hidup di atas muka bumi ini di atas rahmat Allah Azza wa Jalla. Okey, kemudian saya bawa satu contoh lain dalam suratul Kahfi juga, tapi pada ayat yang ke-98. Okey, kita belum sampai ayat 98 lagi sebab kita baru ayat 16. Tetapi ayat 98 ni merupakan satu contoh kepada kita bagaimana Dzulqarnain. InsyaAllah nanti kita akan belajar tajuk Dzulqarnain. Nota yang ada di tangan tuan-tuan dan perempuan itu hanyalah sampai ayat nombor 66 baru. Nanti saya akan bagi nota yang kedua, yang mana waktu kita belajar kisah Dzulqarnain, semua orang tahu kan Dzulqarnain dia buat apa? Dia membina satu tembok di antara 2 gunung. Kenapa Dzulqarnain dia berjaya membina tembok yang tinggi? Zaman dulu tu kan dia boleh letakkan tembaga besi yang dicairkan. Selepas dia siap buat tembok tu, apa ucapan dia
kepada kaum yang nak suruh dia bina tembok. Sebab kalau tak buat tembok, nanti ada Ya'jud dan Ma'jud. Tuan-tuan tahu Ya'jud dan Ma'jud setiap hari ni sedang korek tembok tu dalam hadis Nabi SAW. Nabi pernah terjaga dalam satu tidur. Nabi terjaga. Nabi mengucapkan, Nabi kata subhanallah. Nabi terkejut. Kerana Nabi telah diberitahu oleh Allah Ya'jud dan Ma'jud sedang mengorek tembok sebesar lubang, kata-kata dan lubang sebesar ini. Tiap-tiap hari dia korek. Dulu lagi pada zaman Zulkarnain tu dia dah korek dah. Tapi kata Nabi SAW, tembok itu apabila dia korek, dia akan sambung besok. Maknanya hari ini dia korek lagi, besok dia korek lagi. Tapi setelah selesai dia korek tu hari ini, dia cakap, besok kita sambung baliklah. Maka lubang tembok tu dia tertutup semula. Tak faham tak? Dia korek, tapi dia kata esok, contohlah esok hari Rabu kita korek lagi semula. Lubang tu Allah tutup balik, bahkan makin kuat. Hari Rabu dia korek lagi. Sampai satu ketika kata Nabi SAW, mereka kata macam ni. Contoh, dia kata, okey, besok insya-Allah, dia kata esok insya-Allah kita korek. Lubang tu dia akan berlubang. Kita faham tak maksud dia? Nanti insya-Allah saya akan kongsikan nota tuan-tuan. Ya'jud dan Ma'jud ada nota khas. Semua berdasarkan hadis Nabi SAW, kisah Zulkarnain dan sebagainya. Tapi saya nak tuan-tuan belajar. Kita tengok hari ni selepas dia berjaya buat tembok tu, dia cakap apa? Kalau kita berjaya buat tembok yang besar ni, engineer hebat ni, mungkin dia akan dapat anugerah. Betul tak? Tembok buat setinggi gunung, mana ada teknologi zaman dulu. Tapi dia cakap apa? Kenapa dia berjaya boleh membina tembok itu? Dia kata apa pada ayat nombor 98? Dia kata apa? Qala hadza rahmatun min rabbi. Kita tengok ucapan Zulkarnain. Qala hadza rahmatun min rabbi. Dia kata ini ialah suatu rahmat daripada Tuhanku. Kita kalau berjaya siap sesuatu, kadang-kadang kita sandarkan kepada dia. Yes, well, I yang buat dia. Contoh kan, saya buat dia. Tengoklah saya berpengalaman. Tapi Zulkarnain, dia menyandarkan siapnya tembok itu kepada rahmat Allah. Sebab tu saya katakan surah Al-Kahfi ni adalah surah yang Allah memaparkan rahmat dia. Tetapi dia cakap apa? Dia kata apabila sampai janji Allah, tembok tu nanti akan hancur. Okay. Tapi kita bukan nak pasal tembok hancur tu nanti saya akan cerita kemudian sampai ketika ayat nombor 98. Tetapi kita nak belajar dekat sini bahawasanya betapa besarnya, betapa nilainya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam hidup banyakkan minta rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Sebab itu dalam surah Al-Fatihah sebenarnya kita dah minta rahmat Allah, iaitu pada perkataan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Cuma tuan-tuan kena mendalami lagi apakah perbezaan Rahman dengan Ar-Rahim dengan perkataan Rahman. Mudah cerita dia. Perkataan Rahman, perkataan Ar-Rahim berasal daripada kalimah rahmat. Kenapa ada Rahman? Kenapa ada Rahim? Dekat situ ada perincian dia. Jadi moga-moga kehidupan kita, kehidupan ahli keluarga kita
semua daripada kita ini sentiasa dicucuri rahmat dari Allah wa Jalla. Tanpa rahmat Allah, maka susah kita nak menghadapi zaman-zaman yang penuh dengan dugaan ini. Minta rahmat banyak-banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah besok kita akan membaca ayat yang ke-17. Ayat 17 ini Allah memperincikan bagaimana mereka itu ditidurkan oleh Allah di dalam gua. Ayat 17, ayat memperincikan ayat yang ke-9 yang pernah kita belajar sebelum ini. Jadi sesiapa yang dia terlepas mengikuti pengisian pada pagi sebelum ini, maka tuan-tuan digalakkan untuk melihat semula di FB Masjid At-Taqwa, rasanya ada rakaman YouTube. Jadi tuan-tuan boleh berpandukan kepada nota. Jadi kalau ada lagi yang belum dapat nota, dia nak nota lagi, tuan-tuan bagi tahu je. Insya-Allah kita akan sediakan bagi tuan-tuan dan puan-puan. Semoga kita semua dapat manfaat. Video yang telah disiapkan itu kalau boleh dikongsikan. Semoga kita sentiasa mendapat rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Itu saja pengisian pada pagi ini. Kita jumpa lagi insya-Allah pada esok harinya pada ayat yang ke-17. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta